Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Selamat datang ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Dan kali ini kita masih lagi dalam siri video tentang pengurusan hal syarikat. Dan dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang status tim eksekutif, iaitu pekerja yang kita ambil dalam syarikat kita. Baik, untuk itu tuan dan puan, kepada yang pertama kali menonton dan masuk ke channel ini, nama saya Nur Aminah Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya menerima banyak jemputan serta mengendalikan program bersama untuk usahawan dalam kategori SME. Jadi tuan dan puan, dalam video kali ini ia merupakan rentetan perbincangan dalam konteks pengurusan syarikat, di mana sebelum ini kita sudah nyatakan dalam sebuah syarikat kita ada struktur utamanya yang terdiri daripada pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan juga tim eksekutif. Dan kali ini kita akan berbincang tentang status yang kita maksudkan sebagai tim eksekutif. Tim eksekutif ini secara dasarnya adalah pekerja, iaitu individu-individu yang kita lantik untuk bekerja dalam syarikat. Jadi apabila kita buat lantikan dalam syarikat ini, ada kalanya individu berkenaan juga adalah ahli lembaga pengarah, juga adalah seorang pemegang saham, ada kalanya, tetapi tidak sentiasa begitu. Tetapi bagi sebuah syarikat SME yang baru bermula, kebiasaannya dialah yang jadi pemegang saham, dialah director dan dialah bekerja. Jadi kena faham situasinya. Tapi dalam video ini kita fokus kepada perbincangan tentang pekerja sahaja. Jadi pertama sekali tuan dan puan, asasnya apabila kita membuka syarikat ini dan kita mula mengambil pekerja, kita mestilah mendaftarkan syarikat kita itu sebagai majikan di beberapa entity dan agensi, termasuklah Perkeso iaitu SOKSO, dan juga KWSP yang juga KWSP. Alright, so kita ada KWSP dan kita ada Perkeso. Jadi ada dua sebenarnya, selain daripada apa yang perlu dalam industri. Dalam industri sebagai contoh, kalau dalam industri pusat pendidikan, semua pekerja kita yang mengajar perlu ada permit mengajar. Jadi tuan dan puan, mungkin dalam industri tertentu mesti ada lesen ataupun permit khusus untuk menjalankan pekerjaan itu. Jadi kena pastikanlah pekerja-pekerja yang kita ambil masuk itu ataupun yang kita lantik itu mempunyai kecukupan semua ini tadi. Alright. Jadi pertama sekali, apabila kita ambil semua individu ini masuk bekerja, bermakna mereka ini layak untuk mendapat upah dan gaji. Layak mendapat upah dan gaji. Jadi kalau kita ni pemegang saham, kita ni ahli lembaga pengarah dan kita bekerja, sepatutnya kita layak mendapat gaji sebab kita bekerja. Jadi mesti ada satu amount ataupun satu jumlah nilai ringgit Malaysia yang sepatutnya ada untuk kita ambil sebagai pekerja. Jadi apa kita punya job scope of work itu, apa kita punya job spec itu, itulah yang sebenarnya menentukan gaji kita itu tadi. Alright. Jadi pekerja-pekerja ini dibayar mengikut kelayakan dan bidang tugas masing-masing. Katalah dia memang menjalankan kerja-kerja HR, tetapi kelayakannya hanyalah di peringkat kerani sahaja. Jadi tak bolehlah bayar dia sebagai dengan tahap ataupun dengan taraf gaji seorang pengurus, tak boleh. Jadi tuan dan puan, yang perkara-perkara ini juga merupakan satu asas dalam pengurusan apabila kita mengambil pekerja. Jadi saya buat assumption, saya buat andaian tuan dan puan sudah ada perkara-perkara dan maklumat asas ini. Walau bagaimanapun dalam video ini sekiranya ada perkara-perkara berbentuk asas, saya akan highlightkan juga, saya akan kemukakan juga. Jadi apabila kita kata ada gaji dan allowance, dia juga tertakluk kepada akta pekerja. Jadi bila akta pekerja kena lihat, akta itu melindungi semua pekerja yang bergaji RM2,000 ke bawah. Jadi sekiranya tuan dan puan dibayar gaji RM3,000, RM4,000, RM5,000, bermakna tuan dan puan tidak lagi dilindungi oleh akta, tetapi tuan dan puan ada akta lain yang melindungilah, termasuk akta orang kata kemanusiaan, hal-hal yang berbentuk human rights, kita masih dilindungi. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara tertentu yang termaktub dalam akta pekerja itu tak terpakai untuk kita yang gajinya lebih daripada RM2,000 sebulan. Jadi kena semaklah perkara-perkara tu kepada majikan juga. Apabila kita buat masuk pekerja, kita pun kena semak. Jadi kalau gaji dia dah RM3,000 ataupun RM2,100, RM2,500, maka sebenarnya bounded totally by the contract. Maksudnya dalam surat lantikan tu, terma-terma dalam surat itu, itulah sebenarnya yang orang kata mengikat kita punya hubungan antara majikan dan pekerja. Tak ada akta yang akta pekerja yang melindungi kita. Alright. Okey, kemudian lantikan yang dibuat ini adalah berdasarkan daripada bahagian operasi. Jadi biasanya surat-surat lantikan yang dikeluarkan adalah ditandatangani
oleh sama ada pegawai HR ataupun CEO syarikat sendiri ataupun CEO syarikat. Dia bergantung kepada saiz dan juga bergantung kepada penyusunan carta organisasi syarikat berkenaan, terutamanya dalam SME. Pada kebanyakan masa surat-surat akan ditandatangan oleh CEO meskipun lantikan itu adalah lantikan kerani, ya. Tapi pada tahap-tahap tertentu akan ada pegawai HR yang khusus untuk menandatangani surat-surat lantikan kepada pekerja-pekerja yang disusunkan. Adakah dia tu tahap clerical, tahap administration, tahap officer, tahap manager, atau the C-suite lah, ataupun higher level of management. Dia akan ada penyusunannya begitu. Okey, baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, apabila pekerja-pekerja ni diambil masuk, jadi kepada mereka yang tertakluk kepada akta kerja mestilah adanya perkara-perkara tertentu seperti kelayakan yang dikhususkan kepada pekerja-pekerja ni, dan ada setengahnya adalah tertakluk kepada industri yang khusus. Jadi yang itu perlu semak. Kadang-kadang kalau pekerja macam kita bekerja di ladang, dia lain cara pengurusan HR untuk pekerja ladang lain. Kalau kata-kata pekerja tu pekerja asing, cara pengurusannya sedikit berbeza, ada peraturan yang berbeza. Tetapi orang kata dari segi hak kemanusiaan sebagai pekerja dan bagaimana cara majikan ataupun pengurusan HR itu adalah asasnya, frameworknya lebih kurang sama, tetapi teknikalnya itu akan berbeza. Jadi semua ini sebagai majikan, sekiranya kita tidak mempunyai orang kata kearifan, kita tak pandai ataupun banyak tak tahu tentang hal-hal ini, maka kebanyakan SME akan ada pusat rujukan. Pusat rujukan ini sama ada mereka outsource ataupun mereka memang ada engage ataupun ada specific relationship, business connection khusus kepada individu berkenaan atau firma berkenaan atau agensi berkenaan untuk merujuk hal-hal yang sedemikian. Jadi apabila kita ambil pekerja dan kita ni jadi pekerja contohnya, kita mesti terima beberapa dokumen. Dia termasuklah surat lantikan. Dalam surat lantikan tu mesti ada dinyatakan lah apa syarat pekerjaannya ke, job spesifikasi lah, job scope apa semua tu. Maksudnya job specification and job description semua kena ada dengan lengkap. Jadi dalam surat lantikan itu ada, dan ada lagi satu salinan yang menyatakan semua JS dan JD untuk pekerjaan kita itu. Dan kita juga sepatutnya ada menandatangan sama ada surat, salinan surat ataupun slip penerimaan lantikan. Maksudnya kita setuju untuk bekerja dan kita sign. Jadi kita sepatutnya juga sebagai pekerja mestilah mendapat surat pengesahan jawatan selepas 3 bulan. Dia memang ada satu status yang memang secara general diberi kepada semua pekerja baru, iaitu probation. Maksudnya probation period, maksudnya tempoh percubaan kepada pekerja dalam tempoh 3 bulan. Tetapi bergantung juga kepada syarikat, sebab kadang-kadang dia terus bagi status kontrak 12 bulan, so kita kerja saja. So kadang-kadang tak ada probation. Tetapi ada syarikat memang letak sebagai probation, jadi kita go through that probation punya period. Jadi bergantunglah tuan dan puan, dia ada setengah syarikat terus bagi kontrak tapi dia tak cakap pun ada probation. Tapi ada setengah syarikat dia bagi kontrak juga 12 bulan tapi ada probation juga. Ada setengah syarikat terus bagi permanent position tetapi syaratnya 3 bulan. 3 bulan itu sebagai orang kata probation period dulu pertama, tapi memang dah dinyatakan status kerja tu adalah permanent, kerja tetap. Ada yang kerja kontrak dan kerja tetap. Jadi ini semua sebagai pekerja dan kita sebagai majikan mesti tahu apa yang kita tawarkan kepada pekerja kita. Apa kelebihannya kita ada kontrak 6 bulan, 12 bulan, dan apa kelebihannya bila kita bagi permanent employment status kepada staff-staff kita itu tadi. Jadi semua ini tuan dan puan adalah perincian lanjut dalam perkara perbincangan HR yang saya tidak akan sentuhlah banyak dalam video kali ini. Jadi dalam situasi semasa kita akan ada konflik apabila tuan dan puan adalah pemegang saham, tuan dan puan adalah pengarah dan tuan dan puan juga adalah pekerja. Jadi sekiranya tuan dan puan memang tak layak bekerja dalam syarikat tu, janganlah bekerja kerana dia akan membazirkan sumber kewangan syarikat. Jadi saya beritahu terus terang dalam banyak keadaan ada setengah pemula bisnes, pendiri bisnes SME terutamanya, mereka melantik sama ada pasangan, sama ada ahli keluarga, ahli keluarga jauh, ahli keluarga dekat untuk tujuan membantu mereka mendapat pendapatan dengan memberi pekerjaan. Tetapi apabila individu berkenaan, pasangan ke ahli keluarga dekat jauh ni tadi tidak mempunyai kapasiti untuk menjalankan kerja itu, tetapi kita rasa masih kerana nak bantu dia dapat income, kita bayar juga gaji, itu yang menyebabkan syarikat, antara faktor yang menyebabkan syarikat tak boleh maju dan syarikat makin lama makin
susah, nak berkembang, nak dapatkan keuntungan yang lebih pun susah. Saya tidak bercakap tentang satu individu. Kadang-kadang dalam satu syarikat itu ada ramai. Bukan hanya setakat adik-beradik, ada menantu, ada ipar, biras, bisan, semua ada. Sekiranya boleh diuruskan dengan baik, alhamdulillah. Sekiranya tidak, berhati-hati kerana ia mengambil pekerja ini sebenarnya mesti dilakukan dengan betul. Apabila kita nak ambil pegawai akaun, mestilah orang yang sesuai untuk jalankan kerja tu. Kalau dia tak boleh ke apa, sepatutnya kita kena hire orang lain, walaupun orang itu adalah professional stranger. Maksudnya orang luar lah yang kita tak kenal, bukan saudara mara kita pun. Kita kena ambil kerana kita punya tujuan adalah membangunkan syarikat, membangunkan perniagaan kita supaya kita boleh membangunkan syarikat yang ada tu tadi. Jadi perlu dilihat semula. Apakah kalau setakat katalah okey lantiklah sebab nak bagi allowance kepada pasangan, lantiklah dia jadi pengarah. Tetapi tuan dan puan, pengarah pun ada fungsinya. Kalau tidak, dia menjadi satu pembaziran kepada syarikat. Lantik pasangan jadi pengarah sahaja tapi tak buat apa-apa ataupun buat perkara yang tak sepatutnya dibuat, itu pun tak boleh. Tuan dan puan boleh rujuk balik video-video yang sebelum ni. Saya ada bercakap tentang latihan pengarah, bagaimana nak memilih pengarah, apakah tugas tanggungjawab pengarah, apa yang layak kepada pengarah. Itu semua tuan dan puan boleh rujuk dalam video lain, dalam playlist yang ada, yang kita dah setkan dalam YouTube channel Nur Aminah Omar ni. Jadi tuan dan puan boleh rujuk di sana. Jadi sekiranya memang ada keperluan untuk melantik pasangan ataupun ahli keluarga kita dekat atau jauh untuk duduk sebagai ahli lembaga pengarah syarikat, maka susunkan dengan betul, susunkan dengan baik. Follow prosedur-prosedurnya untuk lantikan pengarah. Jadi duit-duit yang dibelanjakan untuk tujuan pengurusan sumber ini, pengurusan sumber orang kata sumber manusia lah sebenarnya kan, sebab ada kos-kos yang kita bayar kepada pengarah, yang kita bayar kepada pekerja. Jadi kita kena uruskan sumber-sumber ini supaya perbelanjaan kita menghasilkan apa yang sepatutnya masuk ke dalam syarikat. Dan kita juga mengoptimumkan semua sumber, termasuklah sumber kewangan dan sumber orang-orang yang kita ada tu tadi. Jadi nak tak nak, memang hakikatnya dalam sebuah syarikat kita memerlukan orang-orang yang betul untuk syarikat kita. Bukan hanya orang-orang yang baik, orang-orang yang betul. Baik saja tak cukup, dia baiklah baik tapi tak perform ataupun tidak memenuhi kriteria orang kata job description yang dan job spec yang sepatutnya ada. Okey. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya sudah sebenarnya bincangkan agak banyak, kita sudah kupas agak banyak beberapa poin apabila kita bercakap tentang mengambil masuk pekerja. Jadi ada juga kempen-kempen yang mengatakan bahawa ambillah pekerja, betul. Pada masa yang sama apabila kita kempen kata ambillah pekerja itu, kita sendiri mesti bersedia untuk menjadi seorang ketua kepada pekerja kita itu. Jadi kalau pekerja itu ambil masuk, kita mesti bersedia untuk mengetuai dia. Tak bolehlah malas pula kata okey ambil datang kerja kerana saya dah tak nak buat kerja sales and marketing, awak buat. Jadi apabila tujuan kita ambil pekerja untuk meninggalkan perkara yang kita tak suka buat, kita tak nak buat ni, jadi kita bagi kat pekerja. Itu juga antara tujuan-tujuan yang tidak membolehkan syarikat berkembang, kerana kita ambil pekerja itu supaya dia memberi yang terbaik kepada syarikat, apa yang baik untuk syarikat, bukan kerana kita tak nak buat tu, kita tak nak buat ni, kita nak buat yang tu, kita begitu bukan. Ia adalah untuk kebaikan syarikat. Apabila kita ambil pekerja masuk untuk delegate, we want to delegate all the operational processes, all the operational tasks to another person who can help us grow and build the company. Bukan kerana nak menyenangkan kerja kita, sebab I tak sukalah buat finance, I tak sukalah buat sales, I tak tahanlah nak jaga HR. Bukan kerana itu. Ia adalah kerana dengan tujuan mengambil individu-individu yang betul masuk, mengambil individu-individu yang betul untuk tujuan kerja-kerja khusus supaya dapat kita kembangkan perniagaan dan kita bangunkan syarikat. Baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, terima kasih kerana menonton sehingga habis. Boleh tinggalkan thumbs up untuk saya dan boleh klik subscribe dan juga tonton playlist yang ditinggalkan, linknya di dalam video ini nanti. Jadi untuk itu tuan dan puan, selamat maju jaya, kita jumpa lagi dalam siri akan datang.